Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cikgu Online TV. Siapa tak dengar, saya cubit. Baiklah, hari ini kita akan sambung bagi tajuk haid, nifas dan istihadah, iaitu perkara yang dilarang ketika haid dan nifas. Ada 6 perkara yang dilarang ketika haid dan nifas. Pertama, mendirikan solat sama ada yang wajib atau yang sunnah. Seseorang yang ketika didatangi haid dan nifas, dia tidak boleh untuk melakukan solat yang wajib ataupun sunnah. Solat yang wajib ni solat apa? Solat wajib adalah solat fardu. Solat fardu 5 waktu. Solat daripada subuh tu sampai ke isyak, dia tak boleh buat kalau dia tengah didatangi haid dan nifas. Ataupun solat sunnah pun dia tak boleh buat. Solat sunnah ni macam solat sunnah tahajud, solat sunnah hajat, solat sunnah taubat pun dia tak boleh buat ketika dia haid dan nifas. Kedua, berpuasa fardu ataupun sunnah. Orang yang ketika haid dan nifas, dia tak boleh puasa fardu. Puasa fardu ni adalah puasa di bulan Ramadan. Tak boleh puasa, cuti daripada puasa. Ataupun puasa sunat, puasa hari Isnin, Khamis, tak boleh juga kalau dia tengah haid dan nifas. Ketiga, mengerjakan tawaf fardu atau sunnah. Tawaf ni, tahu tak tawaf? Tawaf yang keliling Kaabah 7 kali tu, itu adalah tawaf. Kalau dia ketika haid dan nifas, maka dia tak boleh untuk tawaf, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Keempat, menyentuh atau membawa Al-Quran. Orang yang didatangi haid dan ketika dia sedang keluar darah nifas, dia tak boleh sentuh Al-Quran. Selain daripada sentuh, dia juga tak boleh nak bawa Al-Quran. Kelima, membaca ayat-ayat Al-Quran. Orang yang ketika didatangi haid dan ketika dia bernifas, dia tidak boleh baca ayat-ayat Al-Quran. Tapi zikir boleh. Baca ayat Al-Quran tak boleh. Keenam, berhenti atau duduk di dalam masjid. Ketika dia keluar darah haid ataupun ketika dia nifas, dia tak boleh masuk dalam masjid, duduk dalam masjid, tak boleh. Luar masjid boleh, dalam masjid tak boleh. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah." Riwayat Al-Bukhari yang bermaksud bila datang haid maka hendaklah engkau tinggalkan solat. Nabi kata kalau ketika didatangi haid maka tinggalkan solat, tak perlu untuk solat. Cara menyucikan diri daripada haid dan nifas serta istihadah. Bila darah haid dan nifas ni dah berhenti, wajib seseorang perempuan itu untuk bersuci dengan mandi wajib. Tapi bagi istihadah, tidak wajib mandi. Cuma cukup memadai basuh sahaja. Basuh darah tu je. Perempuan yang mengalami istihadah hendaklah mengikuti cara-cara tertentu untuk melakukan solat. Dia ada cara dia. Orang yang mengalami istihadah ada caranya untuk menunaikan solat. Langkah-langkah untuk melakukan solat bagi perempuan yang beristihadah. Ini dia cara dia. Yang pertama, tunggu sampai masuk waktu solat. Kena standby, kena tunggu. Kena tunggu azan, tunggu masuk waktu solat. Kemudian yang kedua, bersihkan diri sehingga yakin telah benar-benar bersih. Lepas tunggu waktu solat, dengar dah azan, cepat-cepat untuk bersihkan diri, basuh darah-darah yang keluar tu sampailah betul-betul yakin bersih. Lepas tu yang ketiga, pakai sesuatu yang dapat menghalang darah daripada keluar. Contohnya apa? Tuala wanita, kain dan sebagainya yang boleh menghalang darah daripada keluar. Lepas dah bersihkan darah tu, pakai
sesuatu yang boleh halang darah tu daripada keluar. Biasanya orang zaman sekarang dia akan pakai toalet wanita, pad. Seterusnya yang keempat, ambil wuduk, iaitu boleh untuk satu solat fardu sahaja dan beberapa sunat sahaja. Wuduk yang diambil tu, air sembayang tu, cuma boleh guna untuk satu solat fardu dan beberapa solat sunat sahaja. Dia tak boleh, kalau macam orang yang tak istihadah, macam orang-orang biasa, selagi dia tak kentut, dia boleh guna wuduk dia tu untuk solat fardu seterusnya. Contohnya, dia ambil wuduk untuk solat fardu maghrib. Lepas solat fardu maghrib adalah solat fardu isyak, dan dia masih ada wuduk. Dia tak terkentut, tak terbatal wuduk dia. Jadi dia boleh teruskan dengan wuduk dia tu untuk solat fardu isyak. Itu bagi orang yang biasa. Tapi orang yang mengalami istihadah tak boleh macam tu. Dia cuma untuk satu solat fardu sahaja wuduk dia. Yang kelima, terus segera bersolat. Bila dah siap basuh semua darah, dah pakai tuala wanita ke ataupun kain, kemudian dah ambil wuduk, cepat-cepat terus segera untuk solat. Tak boleh tangguh-tangguh, tengok TV dulu ke, bersembang-sembang dulu ke, tak boleh. Kena terus cepat-cepat solat. Yang keenam, solat dikira sah walaupun terdapat darah istihadah yang keluar pada masa tersebut. Yang ketujuh, langkah ini diulangi pada setiap kali hendak bersolat fardu. Kat sini dia kata langkah ini perlu diulang balik. Perlu diulang untuk solat fardu yang seterusnya. Kalau nak solat fardu lain, kenalah ulang balik perkara yang di atas ni. Seterusnya, niat mandi wajib. Lafaz niat mandi kerana haid. Nawaitul ghusla minal haidi lillahi ta'ala. Saja aku mandi dengan sebab bersuci daripada haid kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat mandi kerana nifas. Nawaitul ghusla minan nifasi lillahi ta'ala. Saja aku mandi dengan sebab bersuci daripada nifas kerana Allah Ta'ala. Mari sama-sama kita ulang lagi sekali. Lafaz niat mandi kerana haid. Nawaitul ghusla minal haidi lillahi ta'ala. Saja aku mandi dengan sebab bersuci daripada haid kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat mandi kerana nifas. Nawaitul ghusla minan nifasi lillahi ta'ala. Saja aku mandi dengan sebab bersuci daripada nifas kerana Allah Ta'ala. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai sini saja. Kita akan bertemu pada video dan pembelajaran akan datang, insya-Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.